Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so kita teruskan ya. Okay, so tadi tak sempat. Okay, so yang mana dalam video pertama, kawalan, okay, kita mendefinisikan apa yang dikatakan sebagai kawalan. Okay, so seterusnya, kenapa kita nak buat kawalan? Ya, okay, so kenapa kita nak buat kawalan? Tak boleh ke kalau tak buat kawalan? Okay, so apakah kepentingan kawalan? Okay, so yang pertama, okay, so kita sebagaimana yang kita dah definisikan tadi, uh, kenapa kita nak kena buat kawalan? Sebab kita nak kena pastikan yang pekerja kita buat kerja yang mengarah kepada pencapaian matlamat. Okay, ingat kita dah buat perancangan penat-penat ni, jenuh lah fikir kan, jenuh fikir apa objektif yang kita nak capai. Okay, ada misi, visi, lepas tu ada details lagi objektif, okay, and then ada objektif jabatan lagi kan. Okay, so kita kena pastikan ada kawalan supaya menyempurnakan matlamat organisasi. Okay, supaya apa yang kita dah rancang dalam perancangan tu dapat dicapai lah. Okay, so tu adalah kepentingan kawalan yang pertama. Okey, yang kedua adalah memastikan penggunaan sumber yang cekap. Okey, so yang mana kita tengok kan. Okey, macam tadi saya bagi contoh kita tengok. Okey, dia buat kerja rajin. Okey, tapi mencapai ke tidak? Okey, tempoh yang sepatutnya lah. Okey, tempoh yang munasabah. Okey, caja law pula. Okey, so mencapai tempoh yang sepatutnya. Okey, kalau dia buat kerja tu, adakah dia mencapai tempoh yang sepatutnya? Okey, so kita kalau tak capai, kita kena tolong dia lah. Kita kena buat lah tindakan-tindakan pembetulan. Okay, tapi sebelum kita nak buat tindakan pembetulan, kita kena buat kawalan dulu. Okay, so kita kena buat kawalan dahululah. Okay. Lepas tu, barulah kita boleh tahu sama ada sumber kita tu cekap ataupun tidak. Okay. Dan selain daripada tu, ia juga boleh mengelakkan pembaziran. Okay, contoh let's say, okay, laju sangat. Okay, pakat-pakat laju. Sebab apa? Sebab 2-3 orang, okay, lebih daripada 1 orang ataupun 5 orang buat kerja yang sama. Okay, jadi cepat sangat kan? Okay, so pun kita boleh tahulah. Okay, so berlaku pembaziran dekat area tersebut. Okay, so berlaku pembaziran dekat tugasan tersebut. Maka kita mungkin boleh mengagih semula dan sebagainya lah kita punya sumber-sumber. Okay, so again, kenapa perlu kawalan? Yang kedua, memastikan penggunaan sumber yang cekap dan tiada pembaziran. Okay, so kita check kan. Okay, kawalan ni check lah ya. Okay, yang seterusnya, memastikan piawaian adalah realistik dan adil. Okay, so apa maksudnya ni? Okay, dah nak buat kawalan. Okay, lepas tu kita pula nak kena pastikan kawalan tu realistik ataupun berpada ya. Okay, ataupun apa maksud realistik? Logik lah ya, logik yang macam tu. Okay, boleh dicapai macam tu kan. Okay, dan adil. Lain, okay, kita nak capai sesuatu objektif kan. Okay, kita nak capai sesuatu objektif. Okay, dan kemudian dalam kawalan kita menetapkan piawai yang tertentu ataupun standard yang perlu dilaksanakan. Okay, so di kata lain kita boleh tahulah okay, adakah standard yang kita tetapkan tu ataupun darjah ukuran yang kita tetapkan tu realistik ataupun tidak. Ini juga merujuk kepada objektif lah. Okay. Kalau mungkin kita, okay, pengurusan ya. Okay. Contoh pengurusan atasan. Dia memang orang bagus-bagus kan. Okay. So dia memang orang bagus-bagus. Dia memang berwawasan kan. Okay. Dia fikir jauh. Okay. Dia memang boleh buat ya. Okay. Okay, tapi itu pada zaman dia lah kan. Okay, so biasanya
pengurusan tertinggi ni dia dah senior kan, dia dah kerja lama ya. Okay, so pada zaman tu dia keadaan mungkin berbeza dan dia boleh buat pada waktu tersebut ya. Tetapi pada waktu sekarang mungkin situasinya sudah berubah, situasinya sudah berbeza. Okay, pekerja yang kita ambil tu mungkin juga berbeza ya. Okay, contoh like kan ada certain organisasi dia sengaja ambil let's say like bekas banduan ataupun orang yang OKU kan. Okay. So tak samalah dengan dia kan. Of course lah tak sama dengan dia kan. Okay, kenapa dia sengaja ambil sajalah okay, untuk CSR kan. Ataupun atas tanggungjawab sosial dia. Okay, so piawaian, so bila kita monitor, okay, so bila kita pantau, okay, itu kawalan, kita kawal, kita buat pemantauan tu, apa yang kita tetapkan tu ataupun objektif kita, standard kita tu mungkin tidak realistik dan adil ya. Okay, macam OKU kan. Okay, diorang susah kan nak buat. Diorang nak faham tu dah satu hal ya. Okay, kena perniakan kesabaran okay, dan sebagainya lah. Okay. So dari semasa ke semasa bila kita buat pemantauan tu kita tahu sendiri okay, objektif kita okey ke tidak, boleh dicapai ke tidak. Okay, and then standard yang kita tetapkan tu pun boleh dicapai atau tidak. Okay, so tu pentingnya kawalan. Okay, kalau tak kita tak tahu, kita tahu nak marah aja kan. Okay. Kita ingat orang aja tak tahu buat kerja kan. Kita kata kita boleh. Kenapa kau tak boleh? Tak boleh lah macam tu kan. Okay, so kena adanya kawalan. Okay, baru kita tahu sama ada piawaian kita tu realistik ataupun adil. Okay. Okay, yang keempatnya meningkatkan motivasi. Macam mana ada pemantauan ni boleh meningkat motivasi? Yelah, okay, standard lah tu kan. Okay, so ingat tak yang Houghton study tu? Yang dia buat uji kaji pencahayaan. Okay, so tu dalam motivasi kot. Kan? Okay, so dia buat kajian apa? Ke dalam bab 1. Okay, saya pun dah lupa. Okay, so kita bila dia tahu dia diperhatikan, tiba-tiba proses pengeluaran ataupun produktiviti dia meningkat kan. Okay, itu contohlah. Okay, so itu maksud dia lah. Okay, so itu maksud meningkatkan motivasi. Okay, and then kita dah belajar kan motivasi. Okay, selain daripada diperhatikan, okay, you akan meningkatkan prestasi. Lagi apa? Lagi ada hukuman katakan. Kita kalau tak capai, okay, ada pemantauan kalau tak capai, kita malu. Okay, so kalau dos yang ada estimate tinggi, okay, so dia tak nak malu ya. Dia pastikan dia sentiasa dihargai kan. Okay, so tu semua adalah meningkatkan motivasi kan. Okay, jangan cakap, jangan umum je lah kan. Okay, kita dah belajar ni. Okay, awak semua dah terpelajar. Okay, walaupun ada pemantauan, okay, dia boleh, okay, mampu meningkatkan motivasi. Okay, dan lebih kurang lah, okay, dia juga memperbaiki tingkah laku pekerja kan. Okay, kita tahu somebody is watching you. Kan. Okay, ada lagu tu kan. Macam mana? I know you say that somebody's watching you kan. Lagu 80s lah kan. Mokcik lah katakan. Okay, so okay, I know what you did lah sama ya. Cerita mokcik. Okay. Okay, so okay, so that's it lah. Okay, so ini adalah kepentingan kawalan. Okay, again, dia, okay, ini back to definition. Okay, kembali kepada definisi. Okay, ia menyempurnakan matlamat organisasi. Okay, so dengan ada kawalan, kita boleh pastikan matlamat organisasi tercapai. Okay. Yang kedua, memastikan penggunaan sumber yang cekap dan tiada pembaziran. Okay, so kita dengan adanya pemantauan, kita pastikan yang pekerja-pekerja kita dapat mencapai apa yang kita tetapkan. Okay, dan kalau dia sangat efektif pun, okay, so kita boleh elakkan pembaziran ataupun kita restructure lah. Okay, kita struktur semula, agih semula tugas-tugas pekerja kita lah. Okay, agar
Okay, that okay je kan, tak ada pembaziran. Okay, sebab we are talking about company kan. Okay, company mana nak rugi, okay? Okay, so next. Oops. Sorry, alamak. Okay, next. Memastikan piawai adalah realistik. Okay, so dengan adanya pemantauan, kita tahu okay, sama ada apa yang kita nak capai tu, objektif kita, standard kita, orang boleh buat ke tidak kan. Okay, adakah ia adil untuk pekerja kita ataupun tidak. Ataupun kita je syok sendiri kan. Okay, kita pengurusan ni syok sendiri je nak capai itu, nak capai ini. Okay, orang yang kat bawah tu terkedik-kedik nak buat kerja. Okay, so piawaian yang realistik dan adil. Okay, dan kemudian motivasi dan tingkah laku pekerja dapat ditingkatkan dan diperbaikilah dengan adanya kawalan.